Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwan. Saya akan membentangkan ideologi-ideologi semasa. Ideologi bermaksud satu sistem kepercayaan yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Ideologi ini menunjukkan keadaan suatu politik dan sosial bergantung pada asas kepercayaan ini. Ideologi juga dinilai sebagai satu sistem yang bergantung pada tradisi, kepercayaan dan prinsip dan ianya mencerminkan atau mempertahankan kepentingan suatu kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain, ideologi adalah satu pola idea yang menguraikan dan menentukan struktur sosial dan kebudayaan sesuatu kelompok sosial atau masyarakat. Tetapi ianya juga menentukan terhadap pola-pola tingkah laku, sikap dan cita-cita kelompok atau masyarakat itu sendiri. Kamus Inggeris mengatakan yang secularism itu adalah menerangkan bahawa hubung kait dengan dunia yang nyata dan bukannya hubung kait dengan alam rohani, spiritual atau alam akhirat. Definisi dalam Kamus Bahasa Malaysia pula menerangkan maksud secularism adalah sekular pelajaran yang berkaitan dengan keduniaan sahaja tanpa dicampurkan dengan amalan dan pengajaran akhirat. Fahaman ideologi ini menolak semua agama dan berpendirian bahawa agama tidak diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Setiap sisi pandangan ideologi ini berdasarkan pada akal semata-mata dan bebas daripada pengaruh agama yang bertentangan dengan logik akal. Okay. Ciri-ciri secularism. Decline of religion ataupun seni studi agama telah menyebabkan berlakunya kemunduran atau kemerosotan dalam agama yang menyebabkan peranan institusi agama telah hilang kuasa untuk mengawal masyarakat ini sendiri. Apabila secularism sebagai proses kemerosotan dan pemisahannya antara peranan agama dari negara yang tidak mempunyai bukti yang kukuh. Teori modernisasi termasuk secularism ini membolehkan satu sebenarnya yang boleh diterima iaitu sekularisasi sebagai proses perbezaan differentiation yang merujuk pada perbezaan fungsi antara institusi agama dari masyarakat moden terutama kepada negara, ekonomi dan sains. Di dalam keadaan politik yang kuat dan dibatasi oleh negara, intelektual Islam telah berkembang dengan begitu besar. Kebanyakan ahli politik telah menjadikan kalangan sarjana Islam melakukan dan yang berimpak besar secara politik mengatasi struktur-struktur asal politik yang sudah ada. Modernisasi Islam pada awalnya telah muncul sebagai suatu pergerakan pembaharuan dan pembesaran Islam dan akan hilang kredibiliti apabila terperangkap dalam kancah politik. Gerakan di kalangan orang muda Islam yang bangkit dari modernisasi Islam mula bersikap terbuka berbanding golongan tua yang mempunyai sikap yang terurus dan ingin menyatakan semua perkara termasuk politik. Okay. Modernisasi. Modernisasi ini pada akhir abad 15, perkataan modernisasi berasal dari modernist iaitu modo yang masih recently atau just now. Perkataan tersebut juga dikaitkan dengan perkataan hoderness atau modern times and moderni atau man of today. Ia terbagi pada dua, iaitu pada zaman Dark Age, kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh pihak gereja. Masyarakat benua Eropah bergantung pada pihak gereja untuk memimpin mereka ketika berhadapan dengan pengaruh utama Islam yang sedang berkembang maju pada waktu itu. Keadaan ini menyebabkan Eropah berada dalam zaman kegelapan kerana kepercayaan yang diberikan kepada pihak gereja gagal untuk memimpin mereka. Okay. Yang keduanya adalah Renaissance, zaman Renaissance. Berasal daripada bahasa Perancis, re, lagi atau kembali, dan naissance, kelahiran. Dalam bahasa Latin pula, Itali, istilah Renaissance berasal daripada perkataan nascentia, nasco atau natus, yang berarti kelahiran, lahir atau dilahirkan. Ideologi ini memberi erti masyarakat sudah mula menyedari gereja dan sistem feudal yang dilakukan oleh pihak gereja sudah tidak boleh diterima lagi. So, kesan kepada umat Islam pada abad pertengahan umat Islam sudah memulakan sejarah pemudahan pertama dan manusia yang sangat cemerlang. Keadaan ini bermula dengan gerakan penterjemahan buku-buku berkenaan ilmu baru seperti ilmu sains, sebut ke bahasa Arab. So, kemudiannya tercetuslah ideologi-ideologi moden. Ianya sebuah sistem ekonomi yang menggunakan falsafah sosial dan politik untuk perkembangan hak milik pribadi dan peliharanya serta perluasan kesepahaman kebebasan. Kesan-kesan kapitalisme. Pihak Yahudi telah memasukkan ideologi yang lahir sewaktu itu, kemusnahan kuasa gereja-gereja dan sistem milik tanah oleh bangsawan, dan ketiga, terakhirnya fahaman sekularisme dan liberalisme di mana agama dipisahkan dari aktiviti dunia sosialisme atau Marxisme. Istilah ini digunakan sebagai teori ekonomi dan politik yang memperjuangkan suatu sistem yang berasaskan pada milik untuk kelompok atau pemerintah yang diasas oleh Karl Marx. Konsep yang digunakan menganggapan bahawa Tuhan menjelma dirinya di alam benda dan manusia mewakili banyak Tuhan. Walau bagaimanapun, ajaran ini amat bertentangan dengan ajaran Tuhan yang mengatakan bahawa manusia adalah milik Allah dan bukannya melalui objek akal. Berikutnya adalah existentialism. Dicetuskan oleh Heidegger, Gabriel Marcel, Nietzsche. Mempunyai dua aliran eksisten. Yang pertama, existentialis Katolik seperti Jasper dan Marcel, dan yang kedua, Sartre dan Heidegger. Persamaan mereka adalah pusat perhatian dalam manusia. Kedua adalah kehidupan manusia adalah endemik. Ketiga, manusia dipandang terbuka sebagai realiti yang belum selesai.
Keempatnya, tekanan kepada pengalaman eksistensial konkret manusia, contohnya kematian, penderitaan dan perjuangan. Dan konsep ini juga telah membuat penyediaan bahawa tiada hukum Tuhan dan tiada kudus yang lebih kepada kepercayaan diri sendiri. Platonism disebutkan oleh ahli psikologi barat Sigmund Freud yang memberikan 3 personality yang mempunyai 3 jenis jiwa, iaitu ego dan superego. Ia merujuk kepada personality dan berhati kepada kehendak nafsu. Ego ialah personality yang mengambil kira realiti luaran dan kehendak seksual, dan terakhir ada superego yang mempunyai suara hati. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz dan saya akan meneruskan dengan tajuk Pasca Modernisasi. Pasca Modernisasi lahir pada abad ke-18 apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi di Barat. Banyak ideologi baru muncul dalam era ini, di antaranya adalah humanisme, feminisme, pragmatisme, hedonisme, komunis, etis, sekular dan lain-lain. Dan pada ketika itu, serangan terhadap umat Islam adalah sangat banyak. Dan ini dapat dilihat dengan fahaman neoliberalism, di mana perkembangan fahaman ini, di sana muncullah fahaman anarki yang menolak apa yang berkaitan dengan budaya dan agama. Pemahaman ini mahu mewujudkan trend pemikiran dan tindakan baru atas nama hak asasi manusia yang menjadi agenda mereka. Sebagai contoh, aliran ke arah amalan LGBT merupakan salah satu corak amalan yang dianggap konsisten dengan hak asasi manusia yang sedang cuba dicetuskan. Kemunculan fahaman ini memberi cabaran kepada ajaran Islam itu sendiri. Dan jika kita lihat, timbul idea falsafah seperti Marxism yang menjadi gerakan komunis. Dan ideologi ini menyatakan bahawa agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. Dan ini adalah sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana tiang sembahyang itu adalah merupakan tiang agama dan perkara pertama yang akan dihisap di sana nanti. Jika segala ibadah tidak dipraktikkan, dan ianya akan menjejaskan akidah umat Islam itu sendiri. Kaedah Islam menangani fahaman semasa ini adalah yang pertama, kembali kepada tradisi atau amalan Islam melalui tafsiran ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan kedua, menerapkan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, JAKIM atau badan yang mengawasi fahaman mazhab dan fahaman umat Islam yang tidak boleh dikontrol. Jadi JAKIM bertanggungjawab untuk mengekang fahaman-fahaman ini. Dan keempat, bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi telah memperkenalkan Islam Hadari di Malaysia kepada pembangunan ihsan, dan Islam Hadari ini diamalkan di Malaysia. Dan kelima, pelaksanaan ajaran Islam di sekolah dan maklumat berkenaan dengan ideologi semasa telah diajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi kesimpulan daripada perkembangan ideologi semasa ini, daripada ini dapat disimpulkan bahawa kemasukan ideologi dari Barat yang tidak ditapis boleh memberi kesan yang sangat negatif terhadap akidah umat Islam. Ideologi sebegini jika dibiarkan ditanam di dalam masyarakat Islam akan melahirkan umat Islam yang berfahaman komunis, humanis, etis, sekular, hedonis dan lain-lain. Saya akhiri dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahawa kamu akan mengikut jalan-jalan golongan yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke lubang biawak, sekalipun kamu akan mengikutinya.
Kami berkata, "Wahai Rasulullah Yahudi dan Nasrani." Baginda menjawab, "Siapa lagi?" Sekian saja presentation dari kami. Semoga ianya dapat memberi manfaat dan membuka mata kepada semua yang mendengar. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.